Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini saya akan membentangkanlah uh, tugasan 2 dalam subjek PIMK 3093 iaitu Pedagogi Pendidikan Islam 2. Jadi dalam tugasan 2 ini saya perlu membentangkan kemahiran pengajaran mikro. Jadi sebelum saya membentangkan tugasan saya, sukalah untuk saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu, iaitu saya Khairul Faizi bin Abdul Basit daripada kuliah semester 3 tahun 2.02 Pendidikan Islam. Jadi saya merupakan pelajar PISMP ambilan Jun 2020. Seterusnya RPH yang akan saya bentangkan untuk menunjukkan kemahiran pengajar mikro ini adalah daripada RPH tahun 1 bidang ibadah yang bertajuk solat tiang agama. Jadi insyaAllah sebelum saya meneruskan, jadi saya nak memperkenalkanlah dulu apakah dua kemahiran mikro yang saya akan bentangkan ataupun yang akan saya tunjukkan dalam simulasi pengajaran saya nanti. Adalah yang pertama adalah kemahiran menyerang. Kemahiran menyerang. Dan yang kedua adalah kemahiran penggunaan bahan sumber. Jadi dua kemahiran ini yang akan saya akan persembahkan ataupun saya akan simulasikan dalam pengajaran saya yang selepas ini untuk aplikasikannya lah. Okey, seterusnya. Okey, saya akan menerangkan dulu apakah itu kemahiran menyerang. Okey. Kemahiran menyerang ini adalah dia digunakan untuk menyampaikan maklumat, konsep atau isi kandungan pelajaran kepada murid. Jadi seperti mana kita tahu, kita guru ni kita menerangkanlah maklumat ataupun konsep ataupun isi kandungan kepada murid. Itu dia akan menggunakan kemahiran mikro, kemahiran menyerang lah. Dan biasanya pada peringkat perkembangan. Kenapa peringkat perkembangan? Kerana pada peringkat perkembangan itulah guru perlu menerangkan dengan lebih lanjut. Jika awal-awal guru menerangkan dah sudah menerangkan, dia tidak jadi teraturlah. Pada awal tu perlunya pada indaksi dan seterusnya. Langkah seterusnya baru kita boleh menggunakan kaedah ataupun kemahiran menyerang. Jadi semasa menggunakan kemahiran menyerang, guru memberi penerangan kepada murid tentang suatu isi pelajaran dengan menggunakan contoh, ilustrasi atau semua pelajaran. Jadi pelbagai caralah guru ni boleh menerangkan suatu isi pelajaran tu pada murid. Contohnya gunakan pelbagai contoh bercerita kan, contoh situasi, ilustrasi ataupun dengan sumber pelajaran kan. Pelbagai cara guru boleh menerangkan pada murid ni. Jadi saya gunakan kemahiran mikro, kemahiran menyerang ini pada langkah 1 lah dalam RPA saya. RPA saya langkah 1 itu saya menerangkan tentang pengertian dan dalil kewajipan solat fardu lah. Jadi saya menggunakan kemahiran mikro, kemahiran menyerang pada langkah 1. InsyaAllah seterusnya pada langkah yang kedua, seterusnya pada kemahiran mikro yang kedua yang saya ingin persembahkan adalah penggunaan bahan sumber lah. Penggunaan bahan sumber. Jadi saya nak menerangkan dulu apakah itu penggunaan bahan sumber ni. Jadi antara jenis-jenis sumber pengajaran ataupun bahan sumber lah dan pengajaran dan pembelajaran yang terlibat ialah bahan bercetak, bahan teknologi maklumat dan bahan mawjud. Contoh bahan bercetak ni adalah contoh macam guru bawa kertas-kertas yang photostat kan, ataupun gambar-gambar yang diprint daripada komputer dan guru menampilkan itu merupakan bahan bercetak lah. Seterusnya kalau bahan teknologi ni banyak seperti PowerPoint kan, aplikasi permainan, quizzes, stiker dilakukan dalam secara dalam talian lah.
quizzes, word wall, quiz wizard kan, pelbagai lagi lah. Dan bahan maujud. Bahan maujud ni contoh cikgu boleh buat. Contoh kalau pembelajaran sains, cikgu boleh buat garam kan, benda yang maujud ataupun benda yang hidup ataupun benda yang murid boleh nampak. Jadi seterusnya ia mempunyai ciri-ciri yang berbeza tetapi akan mencapai hasil yang sama, iaitu untuk memastikan murid-murid memahami isi-isi pelajaran serta mencapai objektif pembelajaran. Jadi bahan sumber ni semua objektif dia ataupun ciri-cirinya semua yang sama. Ciri-cirinya semua berbeza tetapi mencapai matlamat ataupun hasil yang samalah. Iaitu apa? Iaitu memastikan murid-murid memahami isi-isi pelajaran serta objektif pembelajaran. Kita sebagai guru ni, kita gunakan bahan sumber ni salah satu hasil dia yang kita nak berikan kepada murid adalah untuk mereka memahamilah isi pelajaran yang kita sampaikan, supaya mereka memahami betul-betul tajuk yang kita nak sampaikan tu. Jadi serta mencapai objektif pembelajaran. Jadi sebelum kita nak belajar tu, kita nak tahu apa objektif yang kita nak kita target untuk murid kita ni, murid capai. Dengan penggunaan bahan sumber ni boleh menjadikan objektif kita tu capai. Contoh kita nak bagi murid tu memahami adab contoh. Jadi bila kita menggunakan bahan sumber yang menarik kan, murid-murid akan mencapai, murid-murid akan faham dan maka itu objektifnya akan tercapai lah. Guru tu akan melihatlah dari segi aspek dan bahan sumber ni merupakan salah satu cara untuk mencapai objektif yang ingin dicapai oleh mereka. Okey, insyaAllah. Seterusnya itu merupakan saya menggunakan pada langkah yang kedua lah dalam aplikasi saya, iaitu aplikasi PowerPoint. Saya gunakan PowerPoint sebagai bahan sumber saya dalam langkah kedua. Jadi insyaAllah seterusnya saya akan membentangkan ataupun mensimulasikan pengajaran bagi teknik kemahiran menyerang, insyaAllah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh murid. Semua sihat? Alhamdulillah. Okey. Jadi insyaAllah pada hari ini saya akan ajarlah satu tajuk iaitu dalam bidang ibadah lah, iaitu tahun 1, iaitu tajuk yang baru kamu akan belajar pada hari ini adalah solat yang agama. Jadi kamu semua pernah solat tak? Alhamdulillah, ada yang pernah, ada yang tak pernah kan. Okay, jadi kamu bagi murid tahun 1 ni bolehlah slow-slow kan, ikut mak ayah solat ataupun pergi dengan kawan-kawan pergi ke surau untuk solat lah. Jadi seperti mungkin ada yang saya tengok tadi, ada yang tak tahu lagi solat tu apa. Jadi kita akan belajar dulu apakah maksud solat. Okay, jadi maksud solat, solat ialah perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Jadi maksud solat Ustaz terangkan sekali lagi, iaitu perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Okey, jadi itu maksud solat lah. Okey. Apa itu dengan perkataan? Jadi Ustaz akan terangkanlah. Perkataan ni adalah satu yang keluar pada mulut kita. Pengucapan, perkataan, apa yang kita sebut tu adalah semuanya perkataan. Baca surah Al-Fatihah, itu perkataan lah. Kita keluar pada mulut kita. Kan? Dan perbuatan. Perbuatan ni berbeza dengan perkataan. Perbuatan ni kita sendiri yang lakukan, anggota badan kita yang lakukan. Contohnya, macam ni. Itu bukan perbuatan kan. Sujud, kita tunduk, kita bersujud, kita rukuk, itu perbuatan lah. Anggota kita yang lakukan. Jadi perkataan dan perbuatan tertentu. Jadi solat ni adalah perkataan dan perbuatan yang tertentu
yang perlu kita ikut. Kita sebagai umat Islam, kita kena ikutlah apa yang tertentunya, iaitu rukun-rukun dia. Ada. Jadi kalau rukun-rukunnya kita akan belajar pada pembelajaran akan datang. Jadi pada kali ini Ustaz nak bagi kamu semua tahu apakah itu perkataan dan perbuatan dahulu. Jadi solat ni adalah perkataan dan perbuatan yang tertentu yang dimulai dengan takbiratul ihram. Takbiratul ihram tu macam mana? Yang nak mula solat je kamu pernah dengar tak? Allahu Akbar. Jadi tu adalah takbiratul ihram lah. Itulah mula jika kita nak mulakan solat. Takbiratul ihram. Dan diakhiri dengan salam. Salam ni macam mana? Bila nak habis solat je, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi kamu pernah tengok kan? Salam kan? Jadi itu merupakan pengakhiran solat. Jadi Ustaz ulangi sekali lagi. Nak mula solat ni dengan takbiratul ihram, yang Allahu Akbar, dan diakhiri dengan salam. Jadi itulah maksud solat. Jadi nak kamu Ustaz terangkan sekali perkataan dan perbuatan yang tertentu yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Okey, jadi kamu kena ingat poin-poin penting ataupun kata kunci lah daripada solat ni, perkataan dan perbuatan tertentu. Okey, yang pertama. Yang kedua adalah dimulai dengan takbiratul ihram. Yang kedua dan yang ketiga diakhiri dengan salam. Jadi kamu kena ingat 3 kata kunci ni untuk menyempurnakan maksud solat. Okey. Faham setakat itu? Okey, alhamdulillah. Jadi kamu faham, saya Ustaz teruskanlah. Jadi setiap orang Islam yang cukup syarat wajib menaikkan solat 5 waktu. Jadi bila kita nak solat ni, dia kena ada syarat-syarat dia. Ada solat syarat sah, syarat wajib kan. Jadi itu juga akan dibelajar pada pelajaran akan datang. Yang Ustaz nak beritahu adalah jika kita nak solat ni, bukan semua orang boleh solat. Murid. Jadi dia ada syarat-syarat tertentu bagi seorang itu boleh solat. Wajib menaikkan solat. Jadi kita sebagai umat Islam ni, lagi-lagi umat Islam, kita wajiblah menaikkan solat berdasarkan syarat-syarat yang tertentu. Jadi itulah bagi Ustaz maksud solat dan penerangan lah sikit pasal solat tu. Okey, jadi setakat ni murid faham ke? Alhamdulillah. Okey, jadi Ustaz boleh teruskanlah pada dalil insya-Allah. Okey. Dalil solat dalil kewajipan solat. Dalil ni dia menunjukkan ada satu perintah Allah SWT kepada kita umat Islam untuk menaikkan solat. Jadi Ustaz akan bacalah insya-Allah. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sadaqallahul azim. Okey, jadi maksudnya sesungguhnya solat itu ialah ketetapan yang diwajibkan kepada orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103. Okey. Jadi apakah yang nak diterangkan daripada dalil ni murid? Jadi ayat Quran lah ini. Ayat Quran daripada surah An-Nisa ayat 103. Jadi apa yang nak diterangkan adalah solat ni adalah satu kewajipan kepada kita. Apakah bukti dia? Kerana kita tengok pada maksud ayat dia, sungguhnya solat itu ialah ketetapan yang diwajibkan. Okey, jadi diwajibkan itu merupakan satu perintah kewajipan kepada kita umat Islam, pada orang-orang yang beriman, umat Islam lah kita lah, yang tertentu waktunya. Jadi ada solat ini ada waktu-waktunya yang kita perlu lakukan. Jadi kita akan belajar selepas inilah apa waktu solat semua. Jadi nak bagi tahu pada murid, jadi bagi nak murid fahamlah, jadi solat ni merupakan satu kewajipan berdasarkan dalil ini. Jadi kamu kena ingat solat itu merupakan satu kewajipan kepada kita. Setakat ni semua faham. Apakah hukum solat? Wajib. Okey. Jadi Ustaz kira kamu semua sudah faham lah apa yang Ustaz nak ajar ni kan. Okey. Jadi insya-Allah itu bagi maksud
Dan dalil solat. Seterusnya, bagi kemahiran penggunaan bahan sumber, saya menggunakan aplikasi PowerPoint. InsyaAllah saya akan simulasikan. Jadi insyaAllah murid semua masih bersama Ustaz ke? Okey, sama Ustaz. Okey, jadi Ustaz nak tayangkan juga satu lagi. Okey. Okey, jadi kamu semua nampak tak apa yang Ustaz tayangkan di hadapan? Ustaz tayangkan PowerPoint, semua nampak ke? Alhamdulillah nampak semua kan? Apa? Lawa. Alhamdulillah. Jadi PowerPoint ni Ustaz buat khas untuk kamu lah supaya kamu senang faham lah. Jadi kamu kena fokus apa yang Ustaz nak ajar ni. Jadi seterusnya Ustaz nak ajar lah berapakah bilangan solat dan berapakah jumlah solat dan bilangan rakaat. Jadi yang first kali adalah solat subuh. Solat subuh ni solat pada waktu pagi lah. Jadi kena ingat rakaatnya berapa rakaat? 2 rakaat. Jadi 2 rakaat subuh, 2 rakaat. Seterusnya waktu tengah hari, solat apa pula? Zuhur. Solat zuhur lah. Yang Ustaz susun ikut turutan. Okey, yang kedua adalah solat zuhur dan berapa bilangan rakaatnya? 4 rakaat. Okey, pandai. Okey, seterusnya pada waktu petang adalah solat asar. Solat asar berapa rakaat? 4 rakaat juga. Dia sama macam waktu zuhur, 4 rakaat. Seterusnya pada waktu senja, sebelum malam lah. Sebelum malam tu senja kan. Macam oren-oren kan. Kita nampak kat luar rumah gitu oren kan. Warna oren, langit warna oren. Jadi tu waktu senja. Jadi kat waktu tu kita kena solat maghrib. Maghrib berapa rakaat? 3 rakaat. Dia berlainan sikit pada asar, zuhur dan subuh. Dia 3 rakaat maghrib ni. Dan seterusnya solat yang kelima ataupun waktu solat yang kelima adalah solat yang terakhir adalah solat Isyak. So Isyak ni bila dilakukan? Pada waktu malam. Berapa rakaat? 4 rakaat. Dia sama macam asar dan zuhur. 4 rakaat. Jadi maghrib dengan subuh ni dia berlainan. Kalau subuh dia 2 rakaat pada waktu pagi dan waktu maghrib pula pada waktu senja 3 rakaat. Jadi kamu semua kena ingatlah berapa jumlah semua? 5 solat. Okey. Rakaat dia pun kamu kena hafal kan. Setakat ni kamu semua faham ke? Okey, kalau ada tak faham boleh tanya Ustaz. Jadi setakat ni pun Ustaz semua masih boleh faham lah. Alhamdulillah. Okey, jadi seterusnya kita belajar pula waktu mula dan waktu akhir solat fardu. Okey. Kita nak solat ni kita berdasarkan dalil tadi berdasarkan waktu-waktunya. Kan? Jadi kita nak belajarlah waktu mula solat dan waktu akhir solat. Kalau waktu mula solat ni kita kena start solat dan waktu akhir solat ni kita dah tak boleh solat. Maksudnya bila startnya waktu akhir solat tu kita dah tak boleh solat. Okey. Jadi kita belajar dululah solat yang pertama adalah solat subuh. Solat subuh ni seperti mana yang Ustaz kata tadi, solat pada waktu pagi kan. Kamu tengok ayah kamu keluar mak ayah kamu pagi-pagi tu solat subuh lah pada awal pagi tu. Jadi dia mulanya pada terbit fajar shadiq. Terbit fajar shadiq ni dia belum keluar matahari lagi. Dia permulaan nak pagi lah cakap kan. Dia gelap-gelap je tapi ada satu cahaya yang terang lah. Dia fajar shadiq tu dia tak pagi, dia seakan-akan nak pagi. Jadi tu waktu mula solat subuh lah, area pukul 5.58, pukul 6 suku. Itu adalah waktu fajar shadiq lah. Dia tengok lah waktu semasa. Dan bilakah waktu akhir solat subuh ni? Bila terbit matahari. Terbit matahari, contoh naik je matahari. Matahari yang warna kuning tu kan. Dah cerah. Itu dah tak boleh solat subuh. Maka waktu tu bila waktu akhir solat ni muncul ataupun terbitnya matahari, maka dah tak boleh solat waktu tu. Dah tamat waktu solat. Jadi itu untuk solat subuh lah. Kan, solat subuh. Seterusnya kita waktu zuhur. Solat waktu zuhur ni Ustaz pun ada beritahu tadi adalah solat pada waktu tengah hari kan. Okey. Solat waktu tengah hari iaitu gelincir matahari dan terbentuk sedikit bayang-bayang. Yang ni adalah kaedah pada zaman dahulu lah. Dia tak ada teknologi, dia tak ada jam kan. Dia nak untuk waktu solat waktu zuhur tu adalah dan bukan waktu zuhur saja, malah waktu-waktu semua menggunakan matahari kan. Waktu
waktu siang dan malam kan. Dia tengok matahari lah. Okey, jadi gelincir matahari dan terbentuk sedikit bayang-bayang. Contoh kita letak pensel lah kan, bawah matahari. Okey, kita tengok matahari tu, pensel tu ada sikit je bayang sebelah pensel tu. Maka itu dah merupakan gelincir waktu matahari dan bermulanya waktu Zuhur. Jadi bila waktu akhir solat Zuhur ni, bila bayang-bayang sama panjang dengan objeknya. Okey. Contoh tadi waktu nak mula solat Zuhur tadi kita letak pensel kan. Kita letak pensel, sikit je bayang. Okey, tu nak mula. Kalau kita tengok pensel tu dah sama, bayang-bayang je dah sama waktu panjang pensel kan. Kita tengok dia punya letak bawah pancaran matahari, kita tengok dah sama. Maka waktu tu adalah waktu akhir solat Zuhur. Waktu Zuhur dan masuknya waktu Asar. Okey. Jadi subuh ke Zuhur ni dia tak berturutan sebab bila terbit matahari tu dia tak masuk waktu Zuhur lagi. Dia just stop kat situ je waktu subuh. Tapi kalau Zuhur ke Asar ni habis waktu Zuhur dah masuk waktu Asar. Kamu kena fahamlah dulu. Okey, jadi waktu Asar ni, waktu solat yang ketiga ni ada waktu Asar pada waktu petang lah. Jadi dia sama saja, waktu mula je sama dengan waktu akhir solat Zuhur, iaitu bila habis waktu Zuhur masuk terus waktu Asar. Okey. Waktu Asar adalah bayang-bayang lebih panjang daripada objeknya. Jadi dia samalah, nampak bayang-bayang lebih panjang tu dah masuk waktu Asar lah, waktu petang. Dan bila waktu akhir solat Asar ni adalah waktu terbenamnya matahari. Terbenam matahari ni maksudnya matahari dah pulang ke tempat dia, dah masuk. Dia dah tak terbit lah, dia dah masuk tempat dia. Maka waktu tu dah bermulanya untuk malam. Jadi bila terbenam matahari ni dah habis waktu Asar dan masuknya waktu maghrib kan. Waktu tu waktu senja lah, waktu Ustaz cakap tadi ada waktu oren-oren dan kita tengok luar rumah oren je. Langit oren. Jadi bermula waktu maghrib. Jadi solat yang keempat adalah solat maghrib dan bermula waktu terbenam matahari. Waktu tu dah start waktu maghrib dan bila kita nampak senja terbenam matahari tu dah start pula solat maghrib. Start maghrib. Dan bila waktu akhir maghrib ni pula, bila waktu maghrib ni, okey. Maghrib ni dia bila nak habis ni waktu hilang cahaya merah di sebelah langit barat. Okey. Jadi langit barat ni merupakan tempat matahari terbenam lah. Matahari terbit belah timur. Jadi dia terbenam belah barat. Jadi kita nampak cahaya merah ni dah hilang ataupun cahaya merah ni atau kita nampak waktu senja tu dah hilang, maka dah masuk waktu isyak waktu tu. Okey. So isyak dah bermulanya lah fasa malam lah waktu tu. Kan? Fasa malam. Dan bila makin hilangnya cahaya merah tu masuknya waktu isyak. Jadi waktu yang kelima adalah solat isyak dan bila bermulanya adalah hilang cahaya merah di sebelah langit barat. Dah boleh start solat isyak lah ataupun waktu malam lah, senang erti kata lainnya pada waktu malam tu dah boleh start solat isyak. Okey. Jadi bila akhirnya solat isyak ni, bila terbitnya fajar shadiq. Jadi terbit fajar shadiq tadi bermula waktu apa? Waktu subuh. Kamu semua boleh tengok jadual, bila start jadual ni supaya kamu senang faham lah. Jadi dia naik atas balik terbit fajar shadiq bermula waktu subuh. Jadi kat sini waktu yang terputus adalah antara subuh dengan zuhur saja. Lain semua sama. Lain semua dia berturutan lah. Zuhur ke asar berturutan, asar ke maghrib berturutan, maghrib ke isyak berturutan, isyak ke subuh berturutan. Subuh ke zuhur je tak berturutan. Jadi kamu nampak waktu akhir subuh dan waktu mula zuhur dia tak sama kan. Kalau kamu tengok kan, waktu akhir zuhur sama tak dengan waktu mula asar? Dia tengok, dia selang-selang je. Waktu akhir asar sama tak waktu mula maghrib? Sama terbenam matahari. Waktu akhir maghrib sama tak dengan waktu mula isyak? Hilang cahaya merah sebelah barat dan hilang cahaya merah sebelah langit barat. Jadi dia berturutan. Yang terputus ataupun yang tak berturutan adalah subuh ke zuhur. Subuh ke zuhur. Maksudnya waktu subuh ni yang kita tak boleh cakap selagi belum masuk zuhur kita boleh solat subuh, tak boleh. Jadi waktu terbit matahari tu dah terputusnya. Ataupun waktu terbit matahari tu dah habis waktu solat subuh. Jadi setakat ni kamu faham tak apa macam mana waktu mula dan akhir solat fardu ni? Jadi jadual ni akan mudahkan kamu lah untuk memahami kan, untuk faham lagi.
Kalau ustaz buat karangan kamu tak faham lah. Jadi ustaz dah buat jadual ni dekat PowerPoint ni supaya kamu senang faham, supaya kamu cepat memahami apa yang ustaz nak sampaikan. Jadi setakat ni boleh ke murid? Alhamdulillah. Jadi kalau semua murid faham, InsyaAllah lepas ni bolehlah praktikkan solat kita ikut mak ayah. Nampak je ayah nak pergi masjid ke, kita ikut. Kalau ada kawan-kawan jiran kita ajak kita pergi surau kan, ada surau berdekatan dengan rumah kita, ikut je. Kita ikut je solat. Yang penting awal-awal kita tahun 1 ni kita kena semangat, kita kena tahu itu apa itu solat, dan seterusnya baru kita belajar apakah syarat sah solat, syarat wajib solat, baru kita belajar. Jadi pada awal ni kita ikut ataupun kita ambil dulu situasi solat dekat masjid, surau dan sebagainya lah kan, di rumah. Okay, jadi Ustaz kira setakat itulah saja pembelajaran Ustaz pada hari ini. Semoga kamu semua boleh praktikkan lah kat rumah nanti ataupun di surau, masjid dan sebagainya, insyaAllah. Okay, itu saja pada Ustaz. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi setelah selesai kemahiran mikro yang pertama itu kemahiran menyerang pada langkah 1, dan kemahiran mikro yang kedua iaitu kemahiran penggunaan sumber pada langkah kedua, iaitu saya guna aplikasi PowerPoint. InsyaAllah itu saja daripada saya untuk pembintangan persembahan tugasan 2 dalam subjek pedagogi Islam 2. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.